Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan bincangkan tajuk bab 4.3 iaitu diet seimbang. Boleh merujuk buku teks muka surat 176 hingga 183. Kita mulakan dengan menjelaskan maksud diet dan diet seimbang. Apa maksud diet? Diet bermaksud pengambilan makanan oleh individu tujuannya untuk meningkatkan dan memelihara kesihatan tubuh badan kita. Kemudian apa maksud diet seimbang pula? Diet seimbang bermaksud pengambilan makanan yang mengandungi semua nutrien seperti makanan tersebut mempunyai protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, vitamin, air dan pelawas dalam kuantiti yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Kemudian kita tengok pula faktor yang mempengaruhi pengambilan diet. Jadi apakah faktor yang mempengaruhi pengambilan diet seseorang? Yang pertama iaitu keperluan fisiologi. Keperluan fisiologi ini terbahagi kepada 5 perkara, iaitu keperluan fisiologi dari segi umur. Bagi kanak-kanak dan juga remaja, mereka memerlukan nutrien pembina tubuh badan yang lebih untuk proses tumbesaran. Manakala untuk orang dewasa dan remaja yang aktif, contohnya remaja yang masih belajar dan juga orang dewasa yang bekerja, mereka memerlukan lebih nutrien pembekal tenaga untuk melakukan kerja-kerja dalam kehidupan harian mereka. Yang ketiga, golongan tua pula memerlukan nutrien untuk memelihara kesihatan mereka. Contohnya seperti memerlukan vitamin dan juga mineral bagi pertahanan tubuh badan di usia tua. Manakala keperluan fisiologi yang kedua iaitu jantina. Jantina yang berbeza, keperluan diet mereka berbeza. Contohnya, kaum wanita mereka memerlukan ferrum yang lebih untuk menggantikan kehilangan darah melalui haid ataupun semasa bersalin. Manakala bagi kaum lelaki pula, mereka memerlukan makanan pembekal tenaga yang lebih kerana kaum lelaki ni biasanya mereka lebih aktif dan otot mereka juga lebih besar, lebih banyak dan besar berbanding dengan kaum wanita. Keperluan fisiologi yang berikutnya iaitu saiz badan. Individu yang mempunyai saiz badan yang besar, jadi mereka memerlukan lebih makanan pembekal tenaga. Seterusnya iaitu aktiviti harian juga memainkan peranan untuk mempengaruhi pengambilan diet. Individu yang aktif melakukan aktiviti harian memerlukan makanan pembekal ataupun makanan pemberi tenaga dan juga pembina tubuh yang lebih berbanding orang yang tidak aktif ataupun yang kurang aktif. Manakala untuk keperluan fisiologi yang berikutnya iaitu tahap kesihatan seseorang. Seseorang pesakit memerlukan diet tertentu berbanding dengan orang yang sihat. Dan juga diet mereka bergantung kepada tahap kesihatan dan juga nasihat daripada doktor. Faktor yang mempengaruhi pengambilan diet seseorang yang kedua iaitu pendidikan. Jadi pendidikan seseorang bermakna pengetahuan tentang pemakanan boleh mempengaruhi pengambilan diet seseorang.
Jadi seseorang yang mempelajari tentang diet seimbang, mereka lebih berhati-hati dalam memilih diet mereka. Mereka akan pastikan diet mereka cukup nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan diet yang ketiga pula iaitu geografi. Jadi iklim tempat tinggal kita mempengaruhi pengambilan diet seseorang. Contohnya di Malaysia, iklim kita sesuai untuk tanaman padi. Oleh itu, kebanyakan rakyat Malaysia, makanan ruji kita adalah nasi. Berbanding dengan mereka yang tinggal di negara barat, di mana iklim mereka iklim sejuk sesuai untuk gandum. Maka makanan mereka lebih kepada makanan berasaskan gandum seperti roti, pasta. Okay. Yang keempat pula, faktor pendapatan keluarga. Okay, jadi pendapatan keluarga ini mempengaruhi pengambilan diet seseorang. Mereka yang berpendapatan tinggi biasanya mengambil diet yang lebih mahal. Contohnya seperti daging, kemudian udang, ketam. Okay. Jika ambil ikan yang mahal seperti ikan siakap, ikan merah. Okay. Berbanding dengan mereka yang berpendapatan rendah. Biasanya yang berpendapatan rendah, mereka boleh menggantikan ikan kepada ikan yang lebih murah seperti ikan sardin. Okay, dan juga boleh mengambil telur dalam diet mereka. Yang kelima, faktor budaya. Budaya seseorang juga mempengaruhi pengambilan diet mereka. Contohnya orang Melayu. Budaya orang Melayu jika hari raya, pengambilan diet kita berbentuk makanan seperti ketupat, lemang, rendang. Bagi orang Cina pula, mereka lebih kepada makanan dengan kaedah masak steam, mengukus, dan juga mereka lebih kepada makanan bersup. Bagi orang India pula, budaya mereka, mereka lebih kepada makanan berasaskan tepung gandum, ataupun tepung beras seperti thosai, chapati, idli, dan juga kari. Kemudian bagi orang Iban, mereka menghidangkan ada makanan daripada budaya mereka seperti ayam yang dimasak di dalam buluh. Iaitu kita panggil sebagai manuk pansuh. Begitu juga dengan kaum Kadazan, mereka juga ada makanan budaya mereka sendiri di mana makanan tersebut dihidangkan pada hari keamatan. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi pengambilan diet seseorang iaitu agama. Jadi agama memainkan peranan dalam mempengaruhi pengambilan diet seseorang. Contohnya bagi mereka yang beragama Buddha dan juga beragama Hindu, kebanyakan mereka digalakkan untuk mengamalkan diet vegetarian. Jadi mereka menggantikan diet mereka, diet protein mereka kepada makanan seperti kacang soya dan juga sayur-sayuran. Kemudian untuk orang Islam pula, bagi orang Islam, kita dilarang untuk memakan daging babi, ataupun minuman dan juga minuman keras. Jadi
dalam hidangan kita, dalam diet orang Islam, kita tidak ada memasukkan makanan-makanan tersebut. Faktor yang ketujuh iaitu keperluan sosial. Okay, jadi keperluan sosial juga memainkan peranan dalam pengambilan diet seseorang. Corak pengambilan diet seseorang berubah mengikut keperluan sosial. Contohnya, pengambilan diet untuk majlis hari jadi adalah berbeza dengan pengambilan diet semasa menghadiri majlis perkahwinan ataupun majlis perayaan agama. Begitu juga keperluan diet berbeza jika kita menghadiri majlis yang ada VIP contohnya. Jadi di mana majlis korporat ni yang melibatkan ahli korporat, biasanya diet kita adalah lebih mahal. Contohnya kita mengambil diet daripada daging, okay, daripada karangan laut yang mahal seperti ketam, udang, sotong dan sebagainya. Berbanding dengan keperluan diet kita semasa kita menghadiri majlis santai. Okay, seterusnya iaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan diet seseorang yang terakhir iaitu kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi memberi kesan kepada bentuk makanan yang ada di pasaran. Contohnya makanan segera, makanan sejuk beku, okey, makanan yang telah dikeringkan. Okey, jadi keperluan diet kita pun mengikut jenis-jenis makanan yang ada di pasaran yang telah diubah suai mengikut kemajuan teknologi. Dan juga makanan kita juga disediakan dengan menggunakan alat penjimat masa supaya makanan kita dapat disediakan dengan lebih cepat, mudah dan juga bersih. Contohnya kita gunakan ketuhar gelombang mikro, pengisar, pengadun untuk menghasilkan makanan. Kita tengok pula piramid makanan. Okay, apa itu piramid makanan? Piramid makanan ialah satu panduan bagi pemilihan makanan. Jadi kegunaan piramid makanan ini ialah ia dapat membantu kita untuk mengamalkan pemilihan makanan yang sihat dalam kuantiti yang disyorkan. Jadi kita tidak ambil sesuatu makanan itu secara berlebihan ataupun kurang. Di mana ia boleh memberi kesan kepada kesihatan tubuh badan kita. Jadi ini adalah piramid makanan. Di mana di bahagian bawah bentuknya lebih besar. Lebih lebar berbanding bahagian atas yang lebih tirus. Jadi bahagian bawah ini kita panggil dia sebagai aras satu. Maknanya kita makan makanan yang berada di aras satu ini secukupnya. Jangan terlebih pula dan jangan kurang. Kita makan secukupnya ikut keadaan aktiviti kita, jantina kita. Iaitu makanan di bawah aras satu ini adalah makanan berbentuk karbohidrat, yang kaya dengan karbohidrat. Jadi kumpulan ini kita perlu ambil sebanyak 4 hingga 8 hidangan sehari. Aras yang kedua iaitu kita perlu mengambil makanan ini dengan kadar yang banyak. Okay? Iaitu makanan yang kaya dengan mineral, vitamin dan juga pelawas. Contoh makanan di aras 2 ini iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi disyorkan mengambil hidangan ini sebanyak 5 sahajian sehari.
Berikutnya ialah aras 3. Okay, aras 3, kita perlu mengambil makanan ini dengan kadar makan secara sederhana. Okay. Jadi makanan di bawah aras 3 ini terdiri daripada makanan yang kaya dengan protein. Seperti ikan, ayam, kacang soya, tahu, susu. Okay. Jadi kita perlu mengambil setengah hingga 2 sajian daripada aras 3 ini dalam sehari. Aras yang keempat pula, kita perlu makan dengan sedikit. Okay, apakah yang terdapat, makanan yang terdapat pada aras 4 ini? Iaitu makanan yang terdiri dengan, yang kaya dengan lemak seperti minyak, gula. Okay? Jadi, kita kurangkan makanan tersebut. Garam, kemudian sos, yang di mana makanan ini jumlah garamnya tinggi. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang kepentingan pengambilan diet yang seimbang. Kenapa kita perlu mengambil diet yang seimbang dalam kehidupan harian kita? Yang pertama, untuk memastikan bahawa tumbesaran kita seimbang. Tubuh badan kita memerlukan diet yang seimbang untuk keperluan bagi tujuan membina badan yang kuat dan sihat. Contohnya, bagi bayi, mereka memerlukan lebih protein untuk tumbesaran. Begitu juga dengan kanak-kanak, mereka memerlukan protein yang tinggi dan juga karbohidrat yang tinggi untuk melakukan aktiviti untuk menghasilkan tenaga yang mencukupi. Yang kedua, kenapa perlu pengambilan diet yang seimbang? Iaitu untuk mencegah masalah kekurangan nutrien. Jadi pengambilan makanan yang mempunyai nutrien yang lengkap dengan air dan juga pelawas dalam kuantiti yang diperlukan oleh badan kita boleh menjadikan kita sentiasa sihat dan mempunyai daya tahan terhadap serangan penyakit. Okay, yang ketiga, kenapa perlu kita mengambil diet yang seimbang? Iaitu untuk mengekalkan berat badan yang normal. Jadi kita perlu mengambil makanan dalam kuantiti yang disyorkan di dalam piramid makanan. Okay? Supaya kita tidak berlebihan mengambil sesuatu makanan yang boleh menyebabkan kepada masalah obesiti, di mana obesiti ini boleh menyebabkan penyakit seperti diabetes, darah tinggi dan juga penyakit jantung. Seterusnya, diet yang seimbang dapat mengurangkan risiko penyakit berkaitan dengan pemakanan. Jadi dengan mengambil diet yang seimbang, kita dapat mengelakkan diri kita daripada penyakit-penyakit yang berisiko tinggi seperti darah tinggi, osteoporosis. Okay? Dengan mengambil lebih buah-buahan dan sayuran dan juga produk tenusu boleh mengurangkan risiko tekanan darah dan juga menstabilkan tekanan darah kita. Dan yang akhir sekali, kenapa perlu mengambil diet yang seimbang? Untuk memastikan perkembangan mental yang sihat. Jadi kekurangan sesuatu zat makanan boleh menyebabkan mental seseorang itu menjadi kurang cerdas dan juga mudah letih. Ia akan mengganggu konsentrasi kita dalam melakukan tugasan ataupun aktiviti harian kita. Jadi perlu makanan yang seimbang supaya mental kita menjadi lebih stabil dan juga berdaya tahan.
Okay, jadi di sini saya akan terangkan tips diet seimbang. Okay, apakah tips diet yang seimbang? Iaitu yang pertama, kita hendaklah makan nasi dan juga produk bijirin secukupnya. Jangan makan berlebihan kerana ia boleh ditukarkan kepada lemak. Okay, karbohidrat yang berlebihan boleh ditukarkan kepada lemak di dalam badan kita. Seterusnya, diet seimbang juga. Kita perlu makan ikan, daging, ayam, telur dan kekacang secara sederhana. Kerana makanan seperti daging, ayam ni dia ada kandungan lemak di dalamnya. Jadi dengan mengamalkan makan secara sederhana boleh mengurangkan risiko kolesterol yang berlebihan. Kemudian tips yang ketiga, iaitu kurangkan pengambilan minyak tepu dan juga kolesterol dalam makanan. Jadi minyak tepu ni terdapat dalam margarin contohnya, dalam susu penuh krim, kek dan juga kuih muih. Jadi kita kurangkan pengambilan makanan-makanan tersebut. Jadi kurangkan pengambilan makanan yang tinggi dengan garam. Contohnya seperti ikan masin, kerepek ataupun keropok. Okay, makanan yang diproses seperti sausage, bola daging, daging burger. Okay. Kerana makanan ini tinggi dengan lemak dan juga garam serta gula. Di mana ia boleh menjadi punca kepada penyakit-penyakit yang berbahaya. Contohnya seperti diabetes, darah tinggi, penyakit jantung dan juga penyakit yang kronik. Okey, kemudian tips diet seimbang seterusnya iaitu ambil susu dan produk tenusu secukupnya. Jangan kita ambil produk tenusu secara berlebihan. Kerana dalam produk tenusu ini kadang-kadang ia mempunyai lemak yang lemak tepu. Okay, seperti susu penuh krim. Kemudian kadang-kadang juga ia mempunyai gula yang berlebihan. Contohnya seperti dalam susu pekat manis. Dan yang terakhir sekali, tips diet seimbang iaitu makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Jadi buah-buahan dan sayur-sayuran ni sebenarnya dia tak ada limit. Okay? Awak boleh ambil dia sebanyak mana yang awak mahu. Kerana ia kaya dengan serat dan juga vitamin yang boleh menjamin kesihatan awak yang lebih baik. Okay, jadi itu saja penerangan saya tentang tajuk diet seimbang. Jadi sekarang kita pergi kepada latihan pengukuhan ya. Okay. Kita tengok pada soalannya. Encik Bashir telah diminta memberi ceramah kesihatan di sebuah sekolah. Kemudian maklumat berikut adalah hasil dapatan Encik Bashir daripada soal selidik yang dijalankan ke atas beberapa orang pelajar di sekolah itu. Okey, jadi hasil dapatan soal selidik itu terdapat pelajar yang obesiti dan berpenyakit diabetes. Yang kedua, kebanyakan pelajar sukar mengingat dan memberi tumpuan semasa pengajaran guru. Dan juga peratus ketidakhadiran pelajar ke sekolah disebabkan masalah kesihatan adalah tinggi. Jadi berdasarkan maklumat itu, A, terangkan sebab berlaku masalah itu, iaitu masalah inilah, masalah terdapat pelajar yang ada obesiti, kemudian pelajar sukar untuk mengingat, kemudian peratus kehadiran adalah peratus ketidakhadiran adalah tinggi. Ini masalahnya. Jadi terangkan sebab berlaku masalah itu dan cadangkan penyelesaian yang boleh disarankan oleh Encik Bashir kepada
pelajar-pelajar sekolah tersebut tentang kepentingan pengambilan diet seimbang. Okay. B. Nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi pengambilan diet. C. Cadangkan saranan harian pengambilan makanan pada aras 2 dalam piramid makanan. Okay, jadi soalan ini, item ini adalah merupakan soalan konstruk menganalisis. Di mana awak menganalisis masalah yang dihadapi oleh pelajar ini dan awak cuba memberi ceramah, okey, kepada pelajar ini bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka. Okey. Jadi masalah ini, ceramah ini adalah berkaitan dengan kepentingan pengambilan diet seimbang. Okey, jadi dalam ceramah kesihatan Encik Bashir ini, okey, mestilah diterangkan tentang hasil dapatan, mestilah merujuk kepada hasil dapatan soal selidik. Okey, jadi daripada itu, kamu terangkan, okey, sebab berlaku masalah itu, masalah di atas ini, dan cadangkan penyelesaian. Okey, dengan mengambil kira kepentingan pengambilan diet yang seimbang. Jadi huraikan kepentingan pengambilan diet yang seimbang berpandukan piramid makanan. Jadi ada 5 perkara yang perlu awak ikuti dalam diet seimbang. Dalam mengamalkan diet seimbang, jadi awak senaraikan 5 perkara yang telah saya terangkan tadi. Setelah disenaraikan, macam biasa, kita pergi satu per satu. Okey, kita tengok. Mengekalkan berat badan yang normal. Okey, contohnya lah, mengekalkan berat badan yang normal. Ada tak dalam stimulus ini ataupun dalam rangsangan ini menceritakan tentang masalah pelajar tidak mengekalkan berat badan yang normal? Okey, jadi ada ya di sini di mana terdapat pelajar yang obesiti. Jadi dalam ceramah itu, masalahnya ialah ada pelajar yang obesiti, jadi awak kena memberi ceramah tentang cadangannya untuk bagaimana nak mengekalkan berat badan yang normal. Terangkan tentang tips untuk mengekalkan berat badan yang normal. Jadi awak write lah pada kriteria mengekalkan berat badan yang normal. Seterusnya awak pergi kepada kriteria yang lain. Faktor-faktor yang lain ini, mana yang betul, kita jawab di dalam, katalah nombor 4 ni salah, kita pangkah lah. Okay, mana yang betul kita jawab dalam bentuk jadual. Okey, contohnya yang tadi, yang pertama, okey. Punca jadual ni bahagi 2 supaya senang untuk awak nak semak jawapan awak, ya. Puncanya yang pertama tadi iaitu punca berlaku obesiti kerana pelajar tersebut tidak mengamalkan diet yang seimbang mengikut saranan dalam piramid makanan. Itu puncanya. Berlaku obesiti di kalangan pelajar tersebut. Okey, cadangan awak. Okey. Cadangan kepada masalah ini, yang pelajar yang obesiti ni. Apakah cadangannya? Contoh jawapannya. Okey, pelajar perlu mengekalkan berat badan yang normal dengan mengambil makanan dalam kuantiti yang sederhana dan seimbang, tetapi cukup khasiat yang diperlukan oleh badan. Dan juga kurangkan pengambilan makanan berlemak. Cadangan ni awak boleh ambil di dalam tips makanan diet seimbang tu. Okey, kan saya dah terangkan tentang tips diet seimbang. Ini cadangan awak ambil daripada tips diet seimbang. Okay. Seterusnya awak masukkan
Punca yang lain. Okey. Ada 4 punca berlakunya masalah pada pelajar tersebut. Jadi berikan cadangan. Okey. 1 punca, 1 skor. Okey. Kemudian cadangan yang pertama 1 skor. Okey, cadangan yang kedua kurangkan, ini cadangan yang pertama ambil makanan yang keadaan sederhana. Okey, ini cadangan yang kedua kurangkan pengambilan makanan berlemak. Jadi dapat 2 skor kat sini. Jadi untuk satu masalah awak dapat skor 3. Okay, jadi semuanya keseluruhannya 12 markah. Okay. Jadi ini saja penerangan saya tentang bab diet seimbang.